Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Rizal, yang dipertua dan ahli yang terkuasa Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada saat ini 28 Oktober 2022 bersamaan dengan 2 Rabiul Tsani 1444, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran dalam kitab yang kita bincang ni nama dia Aisarut Tafasir. Kitab dia nama Aisarut Tafasir. Ataupun ringkasan dia Tafsir Al-Aisar. Sebenarnya dia ringkaskan daripada Aisarut Tafasir, maknanya tafsir yang mudah. Tafsir yang mudah. Kita tak nak baca yang payah-payah. Kan? Kita pun tak nak susah. Kalau ada yang mudah, kenapa mau cari yang payah, kata orang. Nah. Baik, para jemaah sekalian, kita masih lagi bersama dengan Sayyidina Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kisah kita pada kali ini iaitulah Nabi Isa rasa terancam. Mana puak-puak yang menentang dia dah mula nak membuat sesuatu perkara yang tidak baik. Maka Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabat dia yang dikenal dengan nama Hawari, Al-Hawariyun. Jadi ini ayat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang Hawari, pengikut setia Nabi Isa AS. Dan Allah nyatakan mereka telah buat makar. Makar maknanya buat satu perancangan jahat. Perancangan jahat ini mereka buat untuk nak membunuh Nabi Isa AS. Tapi ingat, mereka buat rancangan untuk bunuh. Allah juga ada perancangan untuk menyelamatkan Nabi Isa AS. Jadi dua perancangan yang berbeza. Perancangan satu nak bunuh, satu lagi perancangan nak selamatkan. Ya, maka sudah pastilah yang menyelamatkan itu Allah. Sudah pasti Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan begitu mudah dan senang. Sehinggalah Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah ke bumi apabila tiba saatnya di akhir zaman, dekat dengan nak kiamat nanti, biiznillahi azza wa jalla. Jadi para pelajar sekalian, ayat yang kita akan tadabbur, yang kita akan bincangkan pada siri ini, kita sudah masuk ke siri yang ke-15. Siri yang ke-15 sudah, alhamdulillah. Berjalan secara perlahan-lahan, tapi 15 siri sudah masuk. Ayat yang kita akan bincang iaitulah ayat 52 sehingga 58. Ayat 52 sehingga ayat 58, ini ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini. Baik, para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, pencinta ilmu sekalian, seperti biasa saya akan baca ayat dulu, oleh kerana ayat malam ni panjang, jadi kita baca ayat per ayat. Satu ayat terjemah, kita sambung ayat lain pula, insya-Allah. Dan sangat menggalakkanlah kalau para peserta boleh buka Quran bersama dengan kita. Yang ada Quran terjemahan, itu yang diutamakan lagi. Yang tak ada terjemahan, bacalah Quran yang ada, tapi seeloknya ada terjemahan Al-Quran di tangan. Tak kiralah mana-mana terjemahan, sama ada pimpinan Ar-Rahman ataupun apa saja Quran yang ada terjemahan, sebab dia lebih dekat dengan kepahaman kita, apa yang kita nak belajar ini, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra
Qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Tengok dia punya terjemahan. Terjemahan, maka tak kala Nabi Isa alaihi salam mengetahui, hassa, mana merasakan, dapat mengesan. Kita kata dapat mengesan keingkaran Bani Israel. Maknanya Bani Israel nampak dia punya mula nak melawan, nak buat perancangan jahat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, untuk menyakiti Nabi Isa. Maka berkatalah Isa. Nabi Isa pun tanya, mencari siapa penyokong dia. Nabi Isa kata apa? Man ansari ila Allah. Siapakah yang akan menjadi penolong? Ansari, penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun. Siapa dia hawariyun? Iaitulah sahabat-sahabat setia kepada Nabi Isa menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslimun, yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, kita pergi kepada mufradatul ayat. Maknanya kita ambil terjemahan, kita pergi mufradat supaya dia tak lari jauh. Maknanya tajuk dia tu dekat dengan perbincangan kita ni. Kita bincang, kita pun berdekat lalu senang. Supaya kita tak rasa jauh. Orang panggil barulah kita mudah nak buat kerja. Tengok dalam penjelasan kata. Itu dia panggil mufradat. Bahasa Arab kata mufradat, mana penjelasan kata. Ahassa minhumul kufra. Ahassa minhumul kufra, maknanya Isa mengetahui, mengesan kekafiran Bani Israel kepadanya. Mana dia nampak Bani Israel ini tak hirau, tak pedulikan dia. Mana melawan, kita kata. Dan terhadap wahyu yang dibawanya. Maknanya lawan Nabi Isa, tak percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Isa, serta niat buruk mereka untuk menyakitinya. Mana Nabi Isa sudah dapat kesan. Mana orang beritahu Isa, hati-hati. Geng-geng sebahagian daripada Bani Israel itu dah memberontak nak mengapa-apakan Tuan Syekh Nabi Isa alaihissalam. Al-Hawariyun, tengok perkataan Al-Hawariyu. Sebelum daripada itu, dalam huraian, dia kata ahassa bisyai', kita dapat mengesan sesuatu. Macam mana kita nak kesan? Kita nak kesan tu bagaimana? Arafahu wa alimahu. Mana kita dapat tahu, kita dapat mengetahui biwasitatil hawas al-hasati wal hawas. Kita dapat tahu dengan melalui panca indera kita. Telinga kita dengar orang cakap, mata kita nampak dah ada gerak-geri yang mencurigakan, lidah melalui percakapan, dua tangan melalui bau. Jadi itu dia panggil ahassa. Hassa maknanya kita dapat mengesan melalui panca indera. Wal ihsas, ihsas maknanya kita merasakan sesuatu. Itu ihsas. Yani al-ilmu bisyai'. Al-ilmu bisyai'. Kita tahu satu benda yang ada perancangan, maka itu dia panggil al-ihsas. Macam kita kata ini, faqdul ihsas. Kita tengok orang benda buat maksiat, kita tak rasa nak marah. Kita tak terasa pun nak ingkar. Kita relax ya bro. Tak? Sekarang ni zaman orang tak peduli dengan halal haram. Kita apa sibuk, maka itu dia panggil faqdul ihsas. Orang yang hilang diri rasa, hilang perasaan. Ini bahaya.
Kalau hilang perasaan kepada benda-benda ni, tak peka dengan perkara maksiat, maka itu dia panggil orang yang sangat berbahaya. Orang yang dalam keadaan berbahaya, wal'iyazubillah. Baik. Jadi itu dia panggil al-ahassa bisyai'. Al-hawariyun. Hawariyun tu apa pula? Tengok dalam kitab kita. Bentuk jamak daripada kata hawari. Hawariyun. Maknanya jamak, ramai. Yang dimaksud adalah para pendukung dan sahabat pilihan, sahabat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Berapa orang sahabat ini? Tuan-tuan tanda. Dalam kitab ni kata kanu isna asyara rajulan. Ada 12 orang yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam. 12 orang. Wa summiya an-nasir lin nabi hawari. Maknanya dinamakan pengikut setia kepada Nabi itu nama dia hawari. Lesh, kenapa dinamakan demikian? Li safai li bayadi qalbihi. Karena orang panggil hati putih, maknanya orang setia sungguh. Tak ada main-main keluk-kelik, tak ada. Wa safa ruh, jiwa yang bersih. Itu dia panggil orang yang jiwa bersih dan hatinya putih. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Inna likulli nabiyyin hawari. Bagi setiap orang nabi itu ada hawari. Hawari yang ada penyokong setia. Wa hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam. Hadis ini rawahu At-Tirmizi wa Ahmad. Kata di para muhakkik sanaduhu sahih. Maknanya secara bahasa apa ini, al-hawari berasal dari kata al-haur yang bererti putih. Al-khubzul abyad. Khubzul abyad ni roti yang putih tu. Kan roti ni gandum ada banyak jenis. Ada warna perang, ada warna putih. Jadi dia ni roti yang warna putih itu dia panggil hawari. Masya-Allah. Maknanya Allah Taala pujilah al-hawari, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam dipuji oleh Allah dengan memiliki hati yang putih, maknanya kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik, di akhir ayat Allah kata muslimun. Muslimun wa apa ni? Muslimun dengan makna apa? Mereka tunduk, patuh, akur kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa biasanya bila sebut tentang Rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebut Nabi lain, kenapa kita kata alaihi salam? Kita tak kata sallallahu alaihi wasallam. Boleh je tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita katakan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nabi Harun, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ada sebahagian daripada masyayikh guru kami, dia tak guna alaihi salam, dia guna sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dia kata sallallahu alaihi wasallam, mana orang yang layak menerima rahmat, doa dan pujian daripada Allah azza wajalla. Masya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah ayat yang pertama tentang Nabi Isa bila dia rasa satu perkara yang berbahaya, maka Isa bertanya kepada sahabat dia, "Man ansari?" Siapa yang boleh tolong aku? Siapa yang nak jaga? Siapa nak bela aku? Maka Hawari 12 orang telah memberi kata putus bahawa kami menjadi penyokong setia kepada Nabi Isa, kami akan tolong. Allahu Akbar. Bahagia, mulianya mereka apabila mereka telah membantu, menolong Nabi, Rasul Allah Azza wa Jalla yang sedang diancam, yang sedang dikhianati oleh puak-puak dia sendiri. Jadi insya-Allah kita juga para jemaah sekalian jangan lupa, kan, kalau kita ni bila ada suasana yang tertentu yang kita diperlukan tenaga kita untuk membela Islam, jangan lupa kita juga bersedia untuk membela Islam ini mengikut apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan biar orang lain yang kata orang lain dulu lah, saya kemudian tidak. Dalam masalah perjuangan tak ada siapa dulu siapa kemudian,
kita akan bersama dalam menentukan memberi pembelaan kepada agama Allah Azza wa Jalla yang kita anuti, yang kita sayangi ini. Baik, kita berpindah kepada ayat yang ke-53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Maknanya ini cerita Hawari. Hawari ini maknanya kitab bagi mereka, Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada dia, Nabi dia Isa alaihissalam. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan, keagungan, kehebatan Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat ini dia kata minasyahidin. Faktubna ma'asyahidin. Tuliskan kami bersama dengan orang yang syahidin. Siapa dia? Siapa dia syahidin? Tengok dalam penjelasan kata asyahidin, orang-orang yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya ia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menyembahnya sesuai dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi macam-macam manusia ni. Nah, dia sembah Allah, dia pergi sembah benda-benda lain. Kan konon-kononnya benda itu menjadi perantara untuk dia dengan Allah. Kita mengatakan inilah satu kepincangan, inilah mengatakan satu keburukan, inilah satu benda yang tidak baik yang dibuat oleh manusia pada saat ini apabila mereka tidak mengikut cara-cara yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang sepatutnya kita buat sedemikian. Jadi kalau kita rasa kita ikut, maka kita kena ikut sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan buat suka-suka hati. Ikut akulah nak buat macam mana. Kita mengatakan itu satu kepincangan, itulah merupakan satu keburukan yang berlaku kepada sebahagian masyarakat, kepada manusia yang hari ini yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi sebenarnya mereka telah melakukan perkara yang tidak baik dalam beriman kepada Allah. Jadi kita beriman, kita kena taat. Muslimun ay munqadun. Kita kena akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla, bukan boleh suka-suka, bukan boleh main-main sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat yang ke-54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah. Dan orang kafir itu membuat tipu daya. Tipu daya buat perancangan jahat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi puak kafir ini buat perancangan jahat nak buat apa? Nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah jawab di sini wa makaru wa makarallah. Mereka buat perancangan, Allah Taala juga sudah ada perancangan. Perancangan Allah untuk apa? Untuk membela Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maknanya membuat tipu daya, Allah balas balik. Maknanya Allah gagalkan perancangan jahat yang mereka cuba nak kenakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ai makaru, tengok dalam mufrad ayat, makaru mereka yakni Bani Israel. Bani Israel dabbarul qatla. Dabbarul qatla membuat konspirasi. Membuat konspirasi yakni makar, tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dia bunuh Nabi Isa, dia buat tipu daya macam-macam, dia panggil tipu daya. Sekarang ni zaman kita hari ni dia tak panggil tipu daya, dia panggil budaya. Di atas nama kebudayaan. Dia langgarnya syariat mudah-mudah. Atas nama kebudayaan boleh dia orang tu langgar syariat senang-senang. Kita kata tidak. Mana boleh langgar syariat atas nama budaya? Jangan. Sebab itulah saya dah baca hadis kepada tuan-tuan dan puan-puan, di antara dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla
iaitulah orang yang nak menghidupkan budaya jahiliah dalam masyarakat Islam. Maknanya kemari orang ni menghidupkan balik budaya jahiliah. Sebab itulah kita tegur, kita bantah bila perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyalahi syariah seperti mandi safar, kuala-kuala sungai dan sebagainya. Ulama-ulama, tuan-tuan guru kita dah hapuskan. Tiba-tiba mari orang kemudian ni cuba nak hidupkan balik atas nama khilaf, atas nama, kita kata la. Itu adalah merupakan budaya jahiliah, nak dihidupkan kembali jangan. Sebab itulah kita kata dalam ini Tuhan kata tipu daya. Satu lagi yang kita kena berhati-hati, jangan kita terpangkat dengan budaya-budaya yang menyalahi syariat Allah, maka dibuat di atas nama budaya. Kita kata tidak. Budaya ke itu sebenarnya itu bukan budaya, itu tipu daya nama dia. Itu bukan budaya, itu adalah merupakan tipu daya, wal iyazubillah. Jadi dalam ayat Tuhan kata wa makaru wa makarallah. Apa makna makarallah? Tengok dia punya maksud ayat makarallah, ai Allah Taala membalas tipu daya mereka itu dengan menyelamatkan Nabi Isa dan membuat mereka kecewa atas kegagalan rencana rancangan yang telah mereka buat. Ai makarallah bermakna dabbara ta'ala li injaihi. Allah Taala telah membuat susun atur untuk menyelamatkan Isa. Wa khayyabahum fima azamu alaih. Allah Taala kecewakan puak-puak kafir di atas apa perancangan yang telah mereka buat. Jerang yang dibuat tak jadi, maka mereka kecewa sangat-sangat di atas peristiwa yang berlaku. Kita kata alhamdulillah, Allah Taala selamatkan Nabi Isa dan Allah Taala kecewakan puak-puak yang membuat perancangan jahat untuk lawan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu khairul makirin, yakni sebaik-baik pembuat rencana, rancangan untuk menyelamatkan para kekasihnya dan untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ingat baik ya. Ni ada setengah orang dia terjemah. Mereka telah buat tipu daya, maka Allah Taala lah sebaik-baik yang buat tipu daya. Lah orang tak bercakap tipu daya bagi Allah gitu. Wa makaru wa makarallah. Makaru, mereka buat tipu daya. Makarallah, Allah buat tipu daya. La, itu bukan terjemahan yang betul. Kita kata makaru, mereka buat tipu daya. Wa makarallah, yakni Allah Taala membalas, menggagalkan rancangan tipu daya mereka itu. Jangan kita terjemah Allah Taala buat tipu daya juga. Jangan terjemah harfi macam tu. Kita perlu pada penjelasan dan huraian, barulah terjemahan kita tepat, kena pada langkah yang sepatutnya. Itulah yang sebenarnya yang sepatut kita buat para jemaah sekalian. Baik, kita berpindah kepada ayat 55. Jadi perancangan sudah dibuat. Nabi Isa akan dibunuh. Dan mereka telah mengepung rumah Nabi Isa alaihissalam. Kepung rumah Nabi Isa, maka Allah Taala selamatkan Isa dengan cara mana? Tengok ayat 54. 55. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, Allah Ta'ala panggil, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Inni mutawaffika. Aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu. Maknanya Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Dia tak mati sekarang. Perancangan jahat yang dibuat oleh pokok Yahudi tidak berjaya. Sebab Allah Ta'ala panjangkan umurnya sehingga sampai kepada tempoh dia. Sampai kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku. Maksudnya Allah Ta'ala nak angkat Nabi Isa naik ke langit.
serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir. Mana orang yang sahabat-sahabat setia dengan Nabi Isa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kamu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Apa dia maksud ayat ini? Tengok dia punya penjelasan kata ataupun syarhul kalimat. Mutawaffika. Apa makna mutawaffika? Adakah Allah Ta'ala dah matikan Nabi Isa? Seperti yang disangka buruk oleh puak-puak Kristian yang mengatakan Nabi Isa sudah mati sehingga mereka buat salib, buat palang. La, mutawaffiq ai akan menyempurnakan, menyelesaikan buat kamu hari-hari kebersamaanmu dengan kaum. Maknanya hari Nabi Isa bersama dengan kaum dia tamat. Sesuai dengan waktu yang telah Allah aku takdirkan padamu. Ada kata-kata mutammimulaka ma kutibat lak. Jadi ada kata Allah Ta'ala akan sempurnakan Nabi Isa duduk dengan kaum dia. Maknanya selepas daripada itu Nabi Isa tak duduk lagi di bumi. Nabi Isa tidak duduk lagi di bumi. Sesuai dengan waktu yang telah aku takdirkan kepadamu. Jadi bermula saat itu Nabi Musa naik ke langit, umur dia masih lagi 30-an. Muda lagi masa tu. 30 lebih umur dia. Wa rafi'uka ilayya. Apa makna rafi'uka ilayya? Yakni aku akan mengangkat kamu kepada sisiku. Di alam malakut, yakni dalam kerajaan agung yang paling tinggi. Yang kerajaan agung yang paling tinggi. Yakni Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Wa mutahhiruka. Mutahhiruka maksudnya. Wa mutahhiruka. Apa nama mutahhiruka? Membersihkan serta menjauhkan dirimu dari segala kotoran dan kekafiran mereka. Mutahhiruka ay munazzihuka. Allah Ta'ala bersihkan Nabi Isa. Apa yang mereka tuduh, yang mereka cakap itu tak betul. Kacau semua tu. Karut dia panggil. Wa mub'iduka, dan Allah Ta'ala jauhkan Nabi Isa daripada kotoran pemikiran mereka ataupun najisnya kekufuran yang berlaku kepada mereka. Baik, itu ayat Allah Ta'ala dah angkat Nabi Isa AS. Ayat 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kuseksa mereka dengan seksa yang sangat keras. Na'udzubillah. Di dunia dan juga akhirat, dan selesaikan masalah mereka atau penolong yang akan membela mereka tidak ada. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami daripada kekufuran. Ya Allah, bebaskan kami daripada kesyirikan. Ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu yang dikatakan ayat 56. Tak ada mufradat dah. Tak ada kata-kata apa dia ni, syarhul kalimat dia tak masukkan. Baik, kita teruskan bacaan sebelum kita berpindah kepada huraian. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang bagi orang yang beriman, mereka akan mendapat balasan yang cukup baik. Dua tu ya kita ni.
Akhir ayat Allah kata apa? Zalika natluhu 'alaika minal ayati waz-zikril hakim. Demikian kami membacakan kepada kamu sebahagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Alhamdulillah. Penjelasan kata mufradatul ayah. Ai alaika natluhu alaik, zalika natluhu alaik. Zalika natluhu alaika. Tengok dia punya tulisan. Kalau ada kitab terpening kepala, macam mana dia baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Mana boleh zalika natluhu alaika. Terbalik ayat. Betulkanlah kan? Kita yang ada kitab kita betulkan sendiri. Kalau nak suruh orang betul belaka payah kita nak dapat. Baiklah para pelajar sekalian, apa maksud dia? Semua kisah tentang Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang telah disebutkan di atas kami bacakan kepadamu di antara ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Jadi Allah kata aku baca kepada kamu ayat Quran yang mulia ini menjadi agungan Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah tamatlah kita bacaan ayat, terjemahannya dan juga penjelasan kalimat ayat yang kita baca ini. Kita kata alhamdulillah. Al-an sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Kita nak memahami makna ayat itu pula. Apa dia maksud ayat yang kita nak faham itu? Ma zala siyaqul karim fil hijaj ma'a wafdi Nasara Najran. Susunan ayat-ayat yang mulia ini masih berkisar, berbicara tentang kisah bagaimana nak mematahkan delegasi orang-orang Nasara dari Najran. Bapak Najran mari duduk bujah lagi. Duk kata Nabi Isa ni anak Tuhan lah, Nabi Isa kena bunuh macam-macam. Katakan hujah mereka. Maka Allah Ta'ala menyebutkan cerita ni. Ketika Nabi Isa AS mengetahui pengingkaran kaumnya, maknanya penentangan daripada kaum dia dan rencana jahat mereka untuk membunuh Nabi Isa secara diam-diam, dia nak senyap-senyap dia nak bunuh. Maka Nabi Isa AS meminta bantuan kepada orang-orang Al-Hawari, siapa yang boleh bantu aku? Nabi Isa tanya, siapa dia? Man ansari ilallah. Nabi Isa minta bantuan kepada orang yang beriman. Beliau berkata, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Siapa nak tolong aku ni? Jadi, ilah dengan mana? Ma'a. Man ansari ma'allah. Siapa dia nak maka seruan beliau itu disambut oleh Hawariyin. Hawariyin tadi kita dah sebut berapa orang? 12 orang. Iaitulah sahabat-sahabat pilihan. Sahabat-sahabat pilihan dan orang-orang yang beliau cintai. Maknanya sahabat yang setia, yang rapat dengan Nabi Isa AS, mereka telah memberi jawapan. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Rasul Ruhullah, wahai Nabi Isa, bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maknanya pengakuan yang jujur kepada Nabi Isa dengan pengakuan bahawa kami orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Tuhan kami, dia berdoa lagi, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, iaitu Taurat dan Injil.
dan telah kami ikuti Rasul yakni Nabi Isa alaihissalam, kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi, yang akan menjadi saksi bahawa kami telah melakukan ibadat taat setia kepada Allah mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sangat setia. Mereka menjadi saksi ke atas keesaanmu dan bersaksi atas kebenaran kerasulan para utusanmu. Nah, ini itu dipanggil jadi saksi kepada apa? Kepada wahdaniyatillah, Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, kita saksi belaka. Dan menyaksikan bahawa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, Ruhullah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ibu dia nyawa melalui tiupan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ditiupnya ruh. Baik. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala memberitahu bahawa orang-orang Yahudi itu melaksanakan tipu daya mereka. Ini Tuhan. Puak-puak Yahudi telah melakukan perancangan tipu daya mereka dengan mengepung rumah Nabi Isa. Jadi dia mai ke rumah Nabi Isa untuk menangkap beliau dan menyalibnya. Nak tangkap, bunuh, dia akan palang. Salib. Tetapi balasan tipu daya Allah Ta'ala atas tipu daya mereka, balasan tipu daya mereka itu, Allah Ta'ala balas dengan satu perancangan yang lebih jauh, lebih hebat. Apa dia? Iaitu ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa. Allah kata apa? Inni mutawaffika. Bahawa aku akan menyempurnakan ajalmu kebersamaan Nabi Isa dengan pengikut setianya. Maknanya, mu duduk sini. Sampai tempoh, aku akan angkat kamu. Jangan bimbang, kamu tak akan mati. Maknanya mu akan panjang umur, hai Isa. Mu tidak mati dengan perancangan jahat yang dibuat oleh puak-puak Yahudi ini. Jangan takut. Jangan bimbang. Dan akan mengangkatmu kepadaku. Allah Ta'ala janji nak angkat kepada Allah Azza wa Jalla. Nak angkat ke langit. Nabi tengok, Nabi dah jumpa dengan Nabi Isa waktu di langit. Dan maka Allah Ta'ala pun mencabut Nabi Isa dan mengeluarkannya dari lubang angin rumahnya. Mencabut dia kata. Ai faqabadahu ta'ala. Allah Ta'ala ambil Nabi Isa fa akhrajahu min rawzanatil manzil. Maknanya dia buka atap rumah Nabi Isa, malaikat pun angkat. Dari lubang angin rumahnya. Lalu diangkatnya ke langit. Ini bila puak Yahudi ni serbu rumah Nabi Isa, apa jadi? Nabi Isa dah tak ada. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyerupakan wajah seorang kepada polis yang menyerang itu. Jadi salah seorang daripada Rais Syurtah, ketua polis yang serang rumah Nabi Isa itu, Allah Ta'ala tukar rupa dia jadi rupa Isa. Sudah. Seolah-olah dialah Nabi Isa. Maka mereka pun membunuhnya dan menyalibnya. Jadi bila dia tengok, mu ni Isa ni. Bukan. Bukan, dia kata. Bukan saya ni. Aku ni. Dia sebutlah nama dia sebut tentang nama dia lah. Dia tak sebut dalam kitab ni. Dalam kitab lain ada sebut nama. Aku ni orang ni, Yahuza. Bukan Isa. Dia orang tangkap. Ambil muka. Itu yang Allah kata, makaru wa makarallah. Mereka buat perancangan jahat nak bunuh, dia yang terbunuh. Subhanallah. Itu perancangan Allah Ta'ala yang kita kecilkan. Seolah-olah dia Nabi Isa, maka mereka pun membunuh dan menyalibnya. Tengok nota di bawah sedikit panjang. Kata Tuan Syekh, pengarang kitab ni rahimahullah, dia kata, saya melihat tidak perlu menganggap ketidakmungkinan pengangkatan Isa ke dalam keadaan hidup ke alam malakut yang maha tinggi, lalu beliau tetap tinggal di sana sehingga kelak Allah menurunkannya ke dunia kembali pada akhir zaman. Tak ada sebab kita nak ingkar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berterus terang bahawa Nabi Isa akan turun. Nazala Isa bin Maryam ke bumi. Dan hal itu tidak perlu diragukan lagi. Kerana hukum alam, sunnah kauniyah, dia panggil hukum alam, adalah ciptaan Allah Ta'ala juga. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk merubah
sebahagian hukum alam sesuai dengan kehendak dia. Allah Ta'ala nak buat macam mana, jadi belaka. Bukankah Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu? Tentu jawapannya benar. Bala, Allah Ta'ala berkuasa. Apa yang peliknya? Tetapi mengapa orang-orang yang beriman sibuk dalam masalah Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup dan beliau tetap hidup di Darussalam sehingga Allah Ta'ala menurunkan ke akhir zaman. Maknanya ada sebahagian orang yang orang ni orang Islam tapi dia pertikaikan tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Orang tak percaya dah kafir itu kita cerita lain. Ni yang ada di kalangan orang yang beriman ni pun masih meragu. Dia kata mana boleh angkat naik ke alam angkasa kan yang begitu tinggi, kita kata mulia pelik apa kah? Ini kuasa Allah Azza wa Jalla, jangan duk pelik. Jadi dahlah Yahuza tadi telah ditukar rupa dia jadi rupa Isa habis. Baik, tengok turun semula, naik pula ke asal teks. Maha suci Allah yang maha mengatur segalanya. Begitulah yang terjadi. Begitulah yang terjadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik yang membalas perancangan jahat tipu daya orang-orang kafir. Tersebut dalam hadis. Hadis ini panjang. Hadis Nabi SAW ada dalam doa dia. Nabi doa Allahumma umkurli wala tamkur alayya. Allahumma umkurli wala tamkur alayya. Ya Allah, buatlah tipu daya untukku, buat perancangan untuk melepaskan aku ini, dan jangan engkau letakkan tipu daya ke atasku. Mana perancangan tak baik ke atas kita, jangan. Jadi kita suruh Allah Taala buat perancangan untuk kita, bukan ke atas kita. Hadis ni panjang. Boleh tuan-tuan tengok. Hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sanad dia sahih. Sanad hadis ni sahih. Cuma kalau saya tak sempat tadi, kalau tuan-tuan nak hadis ni boleh ya. Mungkin moderator kita boleh tolong cari. Tulis di Al-Bahisul Hadis itu, umkurli wala tamkur alayya. Dia kata hadis ni panjang. Doa Nabi itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kata, Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Ya Allah, bantu saya, janganlah letakkan bantuan itu ke atas saya. Mana gitu orang lain, jangan. Wansurni wala tansur alayya. Bantulah saya, tolonglah saya, janganlah tolong untuk mengalahkan saya, jangan. Wamkurli wala tamkur alayya. Buatlah perancangan untuk menyelamatkan saya, jangan perancangan untuk membinasakanku. Wansurni ala man bagha alayya. Bantulah saya, tolonglah hamba-Mu ini ke atas orang-orang yang jahat kepada kami. Jangan. Ni. Dan Rabbi ja'alni laka syakkara. Ya Allah, laka zakkara, dan orang yang sangat mengingati-Mu ya Allah. Laka rahaba, orang yang sangat takut padamu ya Allah. Ila akhiri al-hadis. Jadi hadis ini alhamdulillah para jemaah sekalian, bacaan ini maksur, bacaan ini sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Hibban dan lain-lain. Jadi bolehlah para pelajar cari hadis ini, dan siapa-siapa yang boleh tolong bantu letakkan hadis itu di tempat komen di live kita ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Sahabat-sahabat kita yang lain boleh tumpang sama dengan bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan daripada tipu daya yang berlaku zaman kita ini. Banyak tipu daya ni. Lebih-lebih lagi musim-musim perangkap maut mari ni. Macam-macam teori orang keluar sekarang. Macam-macam perancangan yang ditunjukkan. Semua tunjuk baik. Sampai kata-kata pun keluar balik. Dia kata zaman sekarang ni sudah muncul balik orang-orang yang hilang beberapa tahun yang lalu. Ini semua ni zaman makar, zaman orang yang licik, masing-masing menaburkan janji-janji untuk mendapat pulangan dan kedudukan. Kita eloklah kita berdoa kepada Allah, minta Allah Taala bantu kita, beri yang terbaik. Kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Adapun firman Allah Taala, wa qawlu wa mutahhiruka
wa mutahhiruka, ada bahawa dia akan membersihkan Nabi Isa. Apa maksud Allah Ta'ala nak bersihkan Nabi Isa? Apa dia maksud? Dari orang-orang yang ingkar, artinya Allah Ta'ala membebaskan Nabi Isa dari segala tuduhan jahat orang-orang Yahudi. Bersihkan Yahudi kata macam-macam ke Nabi Isa, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. Alhamdulillah. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai tukang sihir, anak haram, macam-macam. Kerana itu Allah menjauhkan Nabi Isa dari masyarakat Yahudi yang busuk hati oleh berbagai bentuk kekotoran, kafir, perzinaan, kejahatan dan kerusakan. Maka selamat Allah Ta'ala angkat Nabi Isa daripada masyarakat yang jahat ini. Dan Allah menjanjikan kepada Nabi Isa bahawa dia akan mengangkat darjat orang-orang yang mengikuti ajaran yang dibawanya. Siapa ikut ajaran Isa yang benar, orang yang angkat darjat. Berupa iman, Islam dan ihsan. Mereka akan lebih tinggi di atas orang-orang yang ingkar kepadanya. Dan benar, Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya itu dengan memenangkan dan menolong orang-orang Islam dan merendahkan serta mengalahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Selain itu, Allah Ta'ala juga telah menjanjikan kepada Nabi Isa AS, dia akan mengembalikan semua manusia kepadanya pada hari kiamat. Jadi semua kita ni akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Dan Allah akan memutuskan perkara yang pernah mereka bersengketa di dunia dalam masalah iman dan kafir, serta baik dan buruk. Lalu Allah Ta'ala membalas setiap kelompok sesuai dengan perbuatannya. Maknanya, summa ilayya marji'ukum. Tuhan kata, Isa, pengikutmu, orang yang datang lepas padamu, orang yang sebelum kamu, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu terserahlah segala-galanya. Hari ini masing-masing mencari hujah, masing-masing membuat spekulasi, masing-masing buat andaian. Kita mengatakan buatlah. Tetapi kita yakin apa yang kita belajar daripada kitab dengan sunnah ini, yang benar kita berpegang dengan yang ini. Tak usah duduk tengok orang ramai kita rasa kesunyian. Tidak. Para Nabi dulu sudah sunyi. Tak ramai pengikut. Yang ramai pengikutnya geng-geng jahiliah. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Maknanya kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada akulah kembalinya-mu. Lalu aku akan memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang telah kamu berselisihan padanya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kuseksa mereka dengan seksa yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat. Dunia pun keras dah. Kena bunuh, kena tawan, macam-macam kena. Kan? Dan mereka tidak beroleh penolong. Mereka diseksa di dunia dengan dibunuh, ditawan, dan dengan kehinaan menjadi hamba dan kemiskinan. Sedangkan di akhirat mereka akan diseksa di neraka. Mereka tidak memperoleh penolong yang mampu membebaskan mereka dari seksa Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan orang yang beriman, amin ya rabbal alamin, dan beramal saleh. Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala-pahala keimanan mereka dan amal-amal saleh mereka di dunia dengan diberikan kemenangan dan kekuasaan serta keberkatan dalam hidup, dan di akhirat diberikan mereka akan masuk ke dalam syurga dan memperoleh berbagai kenikmatan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kerana itu tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya, ya, hamba-hambanya ketika memberi balasan amal perbuatan mereka. Ya, jangan. Allah SWT tak akan zalim. Siapa dia buat baik, dia beriman, dia dapat. Siapa yang kufur, engkar, dia akan dapat. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kerana itu tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya ketika memberi balasan amal perbuatan mereka. Allah tidak akan menzalimi siapapun dari hambanya, baik yang beriman ataupun yang kafir. Walaupun hanya seberat biji zarah, tetapi Allah akan membalas mereka dengan seadil-adilnya dan sejalan dengan sifat penyayangnya Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan ayat. Sekarang kita masuk kepada hidayatul ayat. Maknanya
petunjuk pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 52 sehingga 58 ini. Apakah pelajarannya? Baik, yang pertama, kemenangan hujah, argumen ke atas orang-orang Nasrani Najran, kerana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah wahyu. Mana dia nak lawan? Nak engkau macam mana? Ini wahyu daripada Allah. Dengan wahyu tersebut Nabi menunjukkan kebatilan sangkaan mereka mengatakan ketuhanan Nabi Isa dengan menjelaskan sifat-sifatnya dan juga keadaan hubungan sosialnya dengan kaumnya. Dia makan, dia minum, macam mana pula dia dilahirkan oleh ibu dia, macam mana jadi Tuhan, serta kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada para pengikutnya, Hawari dan orang-orang lain yang beriman yang hidup semasa dengannya ataupun yang datang setelahnya di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Yang kedua, Al-Islam dinul anbiya. Islam adalah agama para nabi dan seluruh umat manusia. Tidak ada agama yang benar selain Islam dan semua agama selainnya adalah batil. Tidak betul. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat Quran, innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla iaitu Islam. Yang ketiga, penegasan akan kemeranan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap nabi ada hawari, ada penolong, sahabat dan pendukung setia, dan hadis tersebut berstatus sahih. Tadi pun kita dah sebut takhrij hadis tadi. Alhamdulillah. Yang keempat, keutamaan orang-orang yang mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, orang yang mengucap dua kalimah syahadah, fadlu ahli la ilaha illallah, sebab mereka lah yang menjadi saksi kebenaran dan mengangkat kebenaran itu. Dalam terjemahan dia kata mengusung kebenaran. Kita usung, maknanya kita angkat, kita julang kebenaran itu dengan perjuangan kita, memertabakkan perjalanan agama Allah Azza wa Jalla ini. Yang kelima, penegasan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menarik Nabi Isa dan mengangkatnya kepadanya dalam keadaan hidup. Ini akidah kita Ahlus Sunnah. Nabi Isa hidup, masih berada di langit. Lalu beliau akan turun ke dunia kembali untuk berkuasa dalam satu masa, iaitu di akhir zaman dekat nak kiamat nanti. Kemudian beliau akan meninggal setelah dia bunuh Dajjal dan dia menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi Isa akan meninggal. Sebagaimana kematian yang biasa ditakdirkan oleh Allah ke atas setiap manusia, dia akan mati. Jadi Allah Ta'ala tidak matikan Nabi Isa dua kali. Mana boleh mati dua kali? Tak ada orang mati dua kali, dia kata. Dan ini merupakan dalil bahawa Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Mutawaffika bukan makna mati. Maknanya Allah Ta'ala sempurnakan umur dia tu. Yang keenam, sadiqu wa'dillahi ta'ala, benarnya janji Allah tentang kemuliaan kaum muslimin dan kehinaan orang-orang Yahudi sepanjang masa. Jadi alhamdulillah, jadi para pelajar sekalian, tamaklah kita 6 pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 52 dan 58 ini. Alhamdulillah. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan sambung surah Ali Imran ayat 59 sehingga ayat 63, dan kita akan baca lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.